Sembang ASMB. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Anda sekali lagi bersama dengan saya, Yasmin Hani, dalam program Sembang ASMB 2023. Suatu ketika dahulu, urus niaga membabitkan wang memerlukan tunai di tangan kita. Tetapi sekarang ini, sebahagian besarnya bersifat maya. Dan dengan setiap bank menyediakan aplikasi yang membolehkan semua urus niaga dilaksanakan secara online, kebanyakan daripada kita tidak lagi memegang tunai di tangan. Tetapi kita meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada bank dan juga teknologi untuk melindungi wang yang kita miliki. Namun begitu, sejauh mana kebalnya sistem urus niaga maya yang tersedia ini? Ramai terasa bimbang kerana kebelakangan ini kita sering pula dihidangkan dengan pelbagai jenis kes yang membabitkan kehilangan wang dalam bank, penipuan atas talian dan juga sebagainya. Baiklah, episod kali ini kita akan bersama dengan Encik Muzaffar Othman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASMB untuk mengupas tajuk kita, Ramai Jadi Mangsa, sejauh mana kebalnya urus niaga maya. Selamat datang Encik Muzaffar. Boleh saya panggil Encik Mus? Boleh. Alhamdulillah, sebab nama panjang-panjang kan. Kita nak panggil nama yang agak-agak santai saja. Baiklah, apabila urus niaga secara maya bermula, kita didendangkan dengan tahap keselamatan yang lebih tinggi. Kita rasa terjamin dengan wang kita itu sebenarnya selamat. Namun kebelakangan ini kepercayaan bahawa urus niaga maya ini lebih selamat agak menipis berikutan dengan macam-macam kes yang kita dah dengar sekarang ni. Baiklah, apakah benar teknologi yang tidak lagi selamat ataupun pengguna yang gagal menggunakan teknologi dengan betul sehingga dengan begitu mudah terpedaya? Sebenarnya online transaction memang safe, ya, memang selamat. Tetapi dua pihak kena bertanggungjawab. Dua. Okay. Pihak institusi seperti ASMB kena bertanggungjawab menaik tarafkan sistem kami untuk melindungi pengguna. Ya. Jadi supaya any serangan daripada cyber attack, kita boleh protect aplikasi-aplikasi kita. Satu lagi, pengguna also kena ada awareness supaya tidak memberi maklumat peribadi kepada orang luar, di mana akan digunakan nanti. Baik. Dan sekarang ni sebenarnya banyak orang kata ramai scammer berjaya menggunakan nama bank. Kadang-kadang dengan nombor telefon yang macam-macam pelik-pelik yang diorang telefon. Diorang kata dia takutkan ini, takutkan itu. Dengan bunyi diorang pun macam orang kata suara orang yang profesional yang bekerja di belakang talian tu. Betul. Jadi macam mana kita ni sebenarnya nak tahu sama ada kita kena ke update peribadi butiran peribadi kita? Adakah ianya selamat? Dan juga pihak bank ataupun siapa yang sebenarnya yang patut bertanggungjawab? Pihak bank ataupun organisasi ataupun kita sendiri? Yang Yasmin cakap tadi adalah serangan cyber yang dipanggil phishing. Dia menggunakan cara-cara samaran saya adalah bank ABC. Kemudian dia akan hantar email atau WhatsApp atau kadang-kadang atau telefon sekarang. Nombor yang kita tak tahu keluar. Mereka cuba mengorek kita punya maklumat peribadi. Betul. Jadi kita tu kalau orang telefon nak jawab tu kita kena fikir dululah. Selalunya bank ataupun institusi kewangan seperti kami tak akan tanya sebab kita dah ada information tu. Faham. Cara-cara yang baik adalah call balik bank tu atau call balik institusi kewangan tu, tanya, confirmkan dengan mereka, betulkah ada orang telefon saya, apakah masalah saya. Selalunya dia ni, scammers ni, dia akan menyebabkan you rasa tak senang. Jadi you akan cepat bagi information kepada dia. Dia akan bagi ugutan. Encik Muzaffar, you punya akaun telah ditutup sekarang. Encik Muzaffar, kredit kad anda telah diguna. Ya. Encik Muzaffar, you punya balance tinggal kosong. Kadang-kadang dia menggunakan unsur-unsur nak cepat supaya dia you akan kata, oh ya ke, saya akan bagi saya punya IC. Kita akan lalai. Kita akan lalai. Saya akan bagikan password saya akan bagikan username saya. Jadi scammer macam phishing ni memang selalu berlaku di mana-mana saja.
Baik, dekat dalam harian Metro, laporan pada Februari tahun dulu ada melaporkan seorang pemilik restoran dia kehilangan wang sebanyak RM55,020 lesak macam tu je dalam tempoh kurang 24 jam dalam 16 transaksi dalam masa satu hari. Okey, dan itu satu je kes. Tapi sebenarnya dilaporkan pada sampai November 2021 jumlah 8,669 kes insiden keselamatan cyber telah dilaporkan. Jadi sekarang ni macam mana kes ini boleh berlaku dan bagaimana kita nak pastikan wang dalam akaun kita tu sebenarnya takkan hilang secara tiba-tiba macam ni. Jadi dia ada dua side. Saya selalu cakap dua side. Satu side institusi. Institusi kena make sure dia ada sedikit function dalam kita punya aplikasi itu untuk menolong pengguna verify dia adalah orang yang betul masuk dekat dalam tu. Dan juga seperti saya cakap, naik tarafkan selalu untuk kita dilindungi daripada serangan-serangan cyber lah. Tetapi yang paling penting tu adalah pengguna tu. Pengguna tu kena tidak leka supaya mereka tidak volunteer information peribadi di social media. Kerana sekiranya saya sebagai hacker, saya nak tahu Yasmin punya password, saya akan cari birthday, nama anak, nama itu kucing. Itu mana-mana, social media dah ada tu. Semua dah tunjuk. Jadi kita akan tengok date ni dan kita akan cuba masukkan dalam you punya Maybank to You ataupun ASMB. Meneka-neka lah. Meneka. Kita akan meneka dan kalau kena kita akan nampak. Di situlah baru kita boleh keluarkan duit. Jadi yang pertamanya kita kena pastikan kita tidak volunteer information peribadi kepada orang lain. Jadi saya tertarik dengan penjelasan Encik Mus bahawa media sosial merupakan sumber utama maklumat diri sendiri atau seseorang itu diperoleh dengan mudah oleh penjenayah cyber ini ataupun kita panggil hacker. Okey, dan bolehkah Encik Mus terangkan bagaimana maklumat di media sosial ini boleh digunakan, maksud saya macam tadi Encik Mus cakap dia boleh meneka-neka, betul? Tapi kalau kata kita dah try, kita dah cuba lagi, tapi itu boleh orang kata akan lock kita punya sistem juga. Betul. Jadi selalunya mereka akan tengok you punya social media. Selalunya Twitter ke, Facebook ke, Insta ke, TikTok ke. Jadi selalunya orang ambil gambar kan. Ambil gambar rumah, ambil gambar kereta, ambil gambar anak. Informasi macam ni dia akan gunakan bila dia telefon kita atau bila dia email kita. Dia akan tanya, "Oh, Cik Yasmin, rumah you dekat sini, anak you di sekolah sini." Jadi you akan rasa percaya kepada dia. Oh betul, you tahu banyak, you mesti bank. Jadi lepas tu dia akan tanya, okey, dia mesti sahih. Kemudian dia akan tanya, okey, saya dapati anda punya password telah expire. Kita akan hantar link, tolong klik this link dan update. Jadi dia menggunakan social engineering untuk against kita supaya kita memberikan lebih banyak data supaya dia boleh masuk kepada tempat. Jadi dia tak payah meneka-neka lagi dah. Tak payah. Kita yang buatkan kerja tu untuk dia. Dia bagi link je. Betul. Dan kadang-kadang link tu yang bahayanya sekiranya kita pakai email link tu bila kita tekan sebenarnya dia bukan pergi kepada website. Dia akan install malware dekat kita punya phone. Setiap kali kita buka aplikasi bank, finance, dia akan track. Dia akan track. Dia akan nampak semua password yang kita masuk. Itulah dan dia akan mata-mata dalam telefon kita lah. Betul. Okay. Baiklah semua, kepada penonton dekat rumah, Chef Fendi nampaknya dah tak sabar dah sebenarnya nak tunjukkan dia punya menu kali ini, iaitu menu bajet dia. Apalah agaknya yang dia nak siapkan pada minggu ini. Dan sekarang ini jom kita jengah dapur Chef Fendi untuk dapatkan jawapannya. Dan sebentar lagi bersama dengan saya dan juga Encik Muzaffar. Ya, berjumpa lagi dengan saya Chef Fendi dalam Sembang Masak. Terima kasih Yasmin Hani dan juga Abang Mus kita. Soalan yang baik dan juga jawapan yang penuh dengan informasi yang sangat berguna untuk penonton semua. Baik, dengan saya ni tak ada informasi sangatlah. Saya nak buat apa? Menu bajet. Menggunakan RM15 kita masak untuk 3 orang makan. Dan kali ni saya nak buat murtabak daging. Bahan-bahannya kita ada daging kisar 250 gram untuk 3 orang makan. Lepas tu ada telur ayam 3 biji. Untuk 3 orang sesuai lah kan. Kalau ada bajet lebih, boleh tambah lebih.
Bawang besar kita guna sikit je lah. Separuh pun dah cukup dah. Lepas tu kita juga di sini serbuk kari daging. Dan juga kita ada di sini ni dia serbuk cili. Yang kering tu. Dan untuk bahan sos, kita ada di sini sos cili, sos tomato dan juga sedikit timun potong. Ya, mula-mula kita nak buat apa? Kita nak panaskan kuali kita dan masukkan sedikit minyak. Pastikan betul-betul panas baru kita masukkan daging. Nampaknya daging kita pun dah naik bau, wangi dia. Lepas tu agak kering daripada jus-jus dia. Jadi dah basah-basah tadi kan. Kita ada masakkan dengan sedikit minyak, dia dah kering dah sedikit tu. Kita boleh masukkan ni dia. Sedikit kita punya rempah kari daging. Jangan banyak sangat. Ujung-ujung sudu je. Jangan banyak sangat. Memadai. Kita masukkan sedikit serbuk cili. Pun jangan banyak sangat. Bau dia tersalut cantik macam tu. Boleh kita perasakan dengan sedikit garam. Nak masukkan serbuk pati ayam pun boleh juga. Cantik. Padamkan api. Sedap. Baik, kita ketepikan kita punya kuali ni. Dan sekarang ni saya nak buat satu lagi teknik dia. Kita nak campurkan telur yang kita pukul ni dengan daging. Lepas tu baru kita masukkan bawang dan kita letakkan atas roti canai kita tu ataupun roti paratha tu. Nanti kita akan pukul dia. Ada teknik-teknik dia satu-satu. Jadi kita ambil satu mangkuk, kita pecahkan telur. Itu dia. Kita pukulkan dia. Sampai betul-betul dia kembang cantik macam tu. Bau real. Masukkan bawang sikit. Dalam tu baru kita masukkan daging nanti. Masukkan bawang sikit. Nak tabur atas dia masa kita bakar tu. Sebelum kita bakar, sebelum kita nak lipat tabak tu, nak tabur atas dia pun boleh juga. Tapi ni daging kita masak dia, tuangkannya semua. Masya Allah. Lepas ni saya rasa suri rumah yang tengok dekat rumah tu boleh buat sendirilah bertabak. Sebab apa? Mudah. Okey. Kita ada di sini kuali lepeh kita. Yang ni kena ingat satu persatu cara dia. Teknik dia kena ada. Masukkan sedikit minyak supaya kita punya ni dia. Roti prata segera kita ni tak lekat. Kalau lekat nanti tak jadi kerja. Okey. Masukkan sedikit minyak. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Masukkan kita punya ni dia. Hati-hati sebab apa dia mudah lekat yang ni. Sebab tu saya hati-hati. Kalau tak nanti kita tenyih dan nanti dia tak jadi. Itu dia. Bertabak. Kita buat sendiri. Alright. Ni dia. Masya Allah tu. Letakkan daging kisar yang dimasak dan dicampur dengan telur tadi tu ataupun panggil inti juga. Baik. Terlipatkan dia. Nampak? Dah nampak bertabak dah? Belum. Sebab tak lipat habis lagi. Lipat lagi tu dia. Ya. Kan cantik tu. Lepas ni kita buat apa? Kita masak dia sampai betul-betul dia masak. Ya. Menggunakan suhu yang tak besar sangat. Suhu pula. Menggunakan api yang tak besar sangat. Suhu yang agak sederhana. Lebih kurang dalam 2 ke 3 minit kita terbalikkan nanti. Kita masakkan bahagian yang atas tu pula. InsyaAllah. Amboi, bau dia sedapnya. Lepas ni suri rumah dekat luar sana jangan lupa kena cuba resipi ni, mudah sangat. Mari kita nak terbalikkan. Sebab apa saya cakap tadi 2 minit ke 3 minit bahagian bawah tu kita nak terbalikkan dah. Nampak dia dah garing ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil nak tunggu dia masak ni kita boleh buat juga ni dia. Kita boleh buat dia punya sos. Kita campurkan 2 jenis sos. Sos tomato
Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Sos cili jangan banyak sangat. Sos cili lebih kurang dalam 1 ke 2 dah cukup, ataupun 1,5 pun dah cukup dah. 1,5. Dan air suam. Jangan pakai air panas pula. Air suam sikit je. Kita nak cairkan dia. Masukkan sedikit timun untuk mendapatkan rasa kesegaran sayur-sayuran tu. Jangan masukkan agak-agak je. Itu dia. Macam ni. Sos ni mungkin untuk 1 ataupun 2 orang makan. Nanti ada lagi lebih, kita boleh tambah lagi kan. Boleh buat lagi. Cantik dah. Dah siap dah sos dia di situ. Mari kita tengok kita punya murtabak apa jadi. Sekejap je, saya tengok. Okey, kita boleh angkat. Dah hidangkan. Itu dia. Dah pun siap murtabak daging kita. Cepat, pantas dan mudah. Tapi nak melabur pun ada juga caranya. Ni dia, senang saja. Kita boleh melabur dekat ASB. Tu paling cepat. Pergi saja dekat My ASNB. Lepas tu kita klik. No! 1,000 melabur. Tak adalah. Buka bajet macam ni. Kita mulakan dengan 100 dulu. Sudahlah. Dah 100 dah. Cantik. Okey, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Yasmin Hani dan juga tetamu. Sebelum tu kita nak berehat dulu. Kita kembali lagi dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023. Baiklah, zaman sekarang ini semuanya di hujung jari. Masak-memasak semakin mudah dengan teknologi. Melabur dan membeli apatah lagi. Baik, sekarang ni Encik Mus, chef kita dah pun sediakan menu murtabak daging hari ini. Tapi sebelum kita rasa menu ni dulu, tahu lapar sikit. Tapi tak apa, kita sabar sekejap sebab saya ada soalan lagi untuk Encik Mus sebenarnya. Berbalik kepada ASNB, saya rasa ramai dah tahu mengenali portal dan juga aplikasi My ASNB yang ditawarkan secara percuma kepada semua pelabur. Namun begitu, mungkin Encik Mus boleh terangkan sedikit lebih lanjut lagi mengenai aplikasi ini dan apakah perubahan yang telah berlaku daripada hari pertama ianya dicipta ataupun ditubuhkan dan sampai sekarang perubahan dia. Betul. Seperti memasak mudah, sekarang invest pun sekarang mudah. Aplikasi-aplikasi boleh dapat daripada Apple Store ataupun di Android Store. Download sahaja. Jadi pengguna-pengguna hanya perlu download. Apakah feature-feature yang ada di dalam aplikasi itu sekarang? Sejak tahun lepas, kita ada banyak feature-feature baru. Contohnya nombor 1, sekiranya rasa tak ada masa nak pergi branch, boleh buat eKYC terus dan open account from the app sendiri. Jadi tidak perlu lagi pergi ke branch. Tetapi sekiranya IC anda tu tak terang, mungkin kena pergilah branch kerana kita kamera tak nampak sangat. 2, sekiranya kita nak buat online investment, sekarang pun lagi senang. Contohnya kita ada auto labur feature di mana kita akan minta app tu setiap bulan tolong save RM50. Pada 26 hari bulan. 25 bulan dapat gaji. 26 hari bulan. Jadi automatik 26 hari bulan kita akan call bank anda, minta RM50 masukkan dalam investment. Dan yang sekarang pun app kita ada wakaf. Jadi kita boleh wakafkan sebelum kita pergi haji ke, wakaf dulu sikit duit untuk semua online. Tak payah nak pergi branch lagi. Kita pun ada feature di mana sekiranya pengguna tu ada anak bawah 18 tahun dan nak kontrol dia punya account, pun pakai app tu boleh nampak master account, bapa, ayah punya account, dan ayah tu akan ada 2-3 anak punya account sekali. Jadi kita boleh nampak Jadi kita akan nampak feature-feature supaya kita boleh manage kita punya anak punya investment lah. Betul. Baik. Okey, jadi apakah langkah-langkah seterusnya yang telah dilaksanakan daripada ASNB untuk memastikan semua urus niaga dilaksanakan melalui My ASNB ni kebal daripada ancaman jenayah cyber? Betul. Yang pertama, tahun lepas kita tukar cara password boleh dibenarkan.
Kita sekarang password kata laluan panjang sikit, perlukan capital letter, perlukan karakter, perlukan nombor. Itu satu cara kita untuk kebalkan aplikasi ini daripada cyber attack. Dua, kita pun telah buat MFA, Multi Factor Authentication, di mana kita akan hantar SMS kepada you to make sure adakah betul tadi you yang masukkan dalam tu. Dan ketiga, kita minta semua pengguna untuk update nombor telefon yang betul. Supaya sekiranya transaksi itu berlaku, anda diberitahu. Baiklah, Encik Mus ada menyebut mengenai auto labo tadi. Mungkin boleh kongsikan sedikit apakah kelebihan kemudahan ini? Betul. Auto labo ni dia selalunya untuk orang yang terlupa nak invest. Sibuk. Dia sibuk. Dia kalau orang Melayu cakap sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi auto labo ni mengikut kemampuan lah. Janganlah letak 1,000 sebulan kalau tak mampu. Betul. Letak 100 atau RM50. Jadi dia adalah automatic function di mana RM50 akan ditolak daripada akaun anda pada hari yang you nak lah. 26 bulan, 27 bulan, 25 bulan lepas dapat gaji. Kemudian bila you tak nak, you boleh disablekan balik. Yang pentingnya, sekiranya you letak macam RM30 sebulan, dalam masa 5 tahun, insya-Allah dengan dividen yang kita bagi on average 5%, you akan nampak RM2,000 lebih selama 5 tahun. RM30 sebulan je you masukkan. Jadi dia punya compounding dividen tu menyebabkan kita punya simpanan atau investment tu lebih tinggi daripada apa yang kita masukkan. Jadi auto labo ni satu feature yang kita rasa semua kena cuba, terutamanya kepada yang sibuk. Itu RM30 je baru tu. RM30 je baru tu. Okey, sebelum saya dan juga Encik Mus nak merasakan masakan daripada Chef Fendi ini, murtabak daging ni, saya nak kongsi terlebih dahulu satu maklumat penting untuk anda semua kerana ASMB sebenarnya menawarkan hadiah bernilai RM1,000 setiap minggu menerusi trivia Labo Sambang Sembang ASMB. Baik, apa yang perlu anda lakukan adalah melayari laman web Amanah Saham Nasional Berhad di www.asmb.com.my ataupun laman sosial ASMB seperti yang sedang dipaparkan di kaca TV sekarang ini untuk mendapatkan 5 soalan yang dikemukakan. So, jawab soalan secara online dan pastikan anda semua follow Instagram ASMB untuk layak muncul sebagai pemenang. Oh, Cik Mus tadi dengan Hani. Cara jawab tu macam engineer. Okey, tapi sebelum makan tu saya nak tanya jugalah. Ada juga ada tak tips-tips yang kita boleh kongsikan? Sebab apa ramai orang takut sangat nak guna telefon, komputer untuk membuat urusan niaga atas talian ni. Sebab takut kena tipu. Betul. Okey, Chef, dia senang. Nombor 1, jangan share personal information dekat Twitter ke, Facebook ke, Instagram ke, banyak-banyak. Nombor 2, pakailah password yang panjang-panjang. Jangan pakai pendek-pendek. Password yang orang tak boleh ingat. Kita sendiri pun tak boleh ingat kadang-kadang. Nombor 3, kalau pakai phone tu, pakai phone sendiri. Jangan pakai phone orang. Jangan pinjam phone orang. Jangan pinjam phone orang bila kita buat transaksi. Nombor 4, bila kita pergi dekat public wifi tu, jangan pakai kita punya data. Sebab kalau kita pakai public wifi, orang boleh nampak. Itu je lah tips yang 4 yang simple supaya kita boleh protect kita punya data. Mudah kan ni kan? Kita buat susah buat apa? Betul. Baik, yang tengok saja. Jemputlah makan. Jadi Fendi dah boleh makan lah ni? Dah. Serius, betul? Betul. Dah sebab perut dah berderau ni. So, tak ada tapau-tapau, tak ada apa-apa? Mestilah takkan datang makan saja ni. Ada bungkus lagi. Chef, terima kasih. Sama-sama. Cantik ni. Dah ada apa ni? Boleh buat hiasan juga ni. Betul. Terima kasih. Baik. Jangan simpan duit dalam tu kan? Tak berkembang dia kat dalam tu. Simpan kat ASMB. Betul dah. Letak air pun dia kembang. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Encik Mus. Terima kasih kepada Chef juga. Dan kepada anda semua, siapa yang dah mendengar tadi di seluruh rancangan kita tadi, Encik Mus telah pun memberikan tips-tips dan juga nasihat supaya anda semua boleh guna pakai untuk melindungi anda daripada jenayah cyber. Baiklah, minggu depan hari dan waktu yang sama bersama dengan saya Yasmin Hani dalam Sembang-Sembang ASMB 2023. Assalamualaikum. Jemput tengok.